Okay, mana tadi? Okay, nampak tak? Nampak. Okay, baik. Okay, so Nampak. kita sambung buat tutorial chapter 1 dan chapter 2. Okay. Doktor belum record. Oh, boleh record. Oh, okay. Thank you for remind me. Sekejap Which one? Okay. Bukan. Mana? Okay, then. Okay, so nampak skrin ni? Kita nak besarkan lagi. Dia belum masuk lagi ke? Untuk quiz, saya ada tanda dah beberapa orang. Nampaklah kat situ pandai awak semua kan. Yang mana okey, yang pertama, yang kedua dia biasa-biasa je. Tapi don't worry, saya akan pilih yang highest lah antara 1 dan 2. Okay, lepas tu kan ada beberapa orang saya hanya dapat section 11, saya hanya dapat satu soalan je. Memang bagi satu soalan je, satu jawapan je. Soalan yang kedua memang tak bagi ke ada yang tak terhantar? Soalan kedua tak tahu jawapan. Oh, tak tahu jawapan. Jujur sangat patutlah. Ingatkan tersalah hantar satu je ke apa. Okay. Okay, so kita start dengan tutorial first kita. Chapter 1 and chapter 2 ni gabung. Okay, so untuk first soalan first ni, semua okay? Just direct je. Dia nak yang defective. Okay, kalau dia minta yang defective, okay, dia ada total 260 and then 5 of them found defective and then dia nak yang defective. Jadi dia punya probability dia berapa? 5/260. Okay, ini cara kita nak tentukan dia punya probability. Okay, boleh? Boleh. Boleh. So untuk yang kedua, 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting 1 head and 1 head sepatutnya ni and 1 tail? Tapi kita ada, okay, so dua coin yang dia toss. Jadi kita ada kemungkinan dia punya sample space yang kita dapat adalah head, tail, head, tail and tail. Okay, so probability untuk kita dapatkan 1 head and 1 tail ada berapa? Sinilah, kan? Jadi kita dapat 2/4 ataupun 1/2. So better bila buat probability, better you all keluarkan dia punya sample space. Baru you all tahu berapa nilai total number dia and berapa dia punya probability. Okay. Boleh? Boleh. Seterusnya, okay. If these results are representative of full-scale production, find estimate probabilities that a production batch will be first low in impurities. Okay, dia nak yang low in impurities, dia punya probability. Okay, so untuk low in impurities ni, dia punya total number dia ada berapa? Keseluruhan. 29. Okay, betul. Ada 29 total dia. Lepas tu, okay, total kat sini 20. 29 and then dia nak probability dia. Okay, so total keseluruhan semua sekali ada berapa? So ini 29 per total. Total semua sekali berapa? 45.
Okay, so kita dapatlah 29/45. Ini cara kita nak keluarkan probability lah. Okay, and then dia nak high strength. High strength ini. So total untuk high strength ada berapa? 31. Jadi 31 per total nombor keseluruhan 45. Okay, yang ni dia nak both high in impurities and high strength. Okay, so kat sini mana dia punya pertindihan antara high impurities and high strength? So this one lah kan. Okay, jadi 4/45. Okay, yang ni pula both high in impurities and low strength. Okay, so yang ni lah 12/45. Okay, dia mudah kalau kita jumpa table. Kalau jumpa kita table, kita boleh mudah lah dapat jawapan dia. Tapi kalau kita tak diberikan table, dia hanya bagi probability, jadi awak kena guna rules of probability. Okey, seterusnya yang ini. Soalan nombor 4. At least one defective. Jadi dia nak ini gabung. Ini adalah Ni chapter berapa sebenarnya? Siapa tahu chapter berapa? Ni chapter 3 sebab dia ada discrete. Kita masuk discrete kat sini. Okay, so dia nak probability of at least one defective. Okay, dia nak X more than 1. Jadi kalau kita nak kira, kita kena ambil daripada 1, 2, 3, 4. Ataupun yang mudahnya adalah kita kena buat apa? 1 minus P X equal to 0. Kan? Betul? Betul tak? So kita just ambil probability yang 0 lah. So kita dapat 1 minus 0.6561. So kita dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah 0.3439. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, so untuk yang kelima, better awak buat diagram lah. Buat diagram yang bulat-bulat tu. So lagi nampak. Okay, contoh kat sini. Sekejap, ada lagi ke yang belum masuk? Okay, contohnya kejap saya buat satu. Dekat Google Meet dia ada tulis whiteboard kan? Boleh pakai tak? Macam mana nak pakai dia? Boleh. Macam mana nak pakai dia? Kita try Sekejap. Ni. Lepas tu start a new whiteboard. Alah, hilang. Tak boleh tutup Section 12 juga yang nampak. Section 11 nampak tak? Nampak? Oh, nampak juga. Nampak tapi dia kena request. Request. Kena share kot. Share ni. Cuba doktor try tulis. Okay, sekejap. Nampak? Nampak? Dah okey dah? nampak dia. Boleh. Okay. So, bolehlah. Okay, so tadi apa dia punya soalan?
Alah, soalan dia pula saya tak ada. Okay. Susah. Okay, dia kata kat sini total ada 120 student. Okay, so kat sini dia ada apply mechanic. So apply mechanic, I assume apply mechanic AM, and then kita ada statistik, kita ada computer, so com, and then chemical. Okay, so ini adalah kita represent lah antara 3 subjek tu. Okay, and then untuk soalan dia kata 30 of the student do not take any. Maksudnya dia tak ambil salah satu pun dia tak ambil. Okay, contoh kita buat satu table, satu diagram ni. Okay. Kita ada 3 subjek. Okay, so ini apply maths, apply mechanic, then chem. Okay, lepas tu 30 tak ambil antara ketiga-tiga subjek ni, dia tak ambil. Jadi 30 kat sini lah. Okay, and then 15 of them take only apply mechanic. 15 of them take only. Okay, maksudnya 15 tu adalah keseluruhan yang ini. Jadi bila awak buat ni, better awak cari yang mana pertindihan antara ketiga-tiga dulu. Okay, contoh kat sini dia bagi tahu 10 of them adalah yang ambil ketiga-tiga subjek. Okay, so 10 kat tengah ni. Okay, better awak kalau nak buat benda ni awak kena cari dulu dalam dia. Okay, lepas tu dia kata apa lagi? Okay, so yang ini sudah. Lepas tu dia kata 5 of them take only chemistry. Chemistry hanya 5 saja. So 5 kat sini. Lepas tu dia kata total yang ambil chemistry. Total yang ini adalah 45. Okay, jadi kita tak boleh nak selesaikan dulu kan, sebab kita kena tahu nilai yang ambil apply mechanic and chemistry dulu. Baru kita boleh tolakkan lah untuk dapatkan nilai yang seterusnya. Okay, jadi 25 of them take chemistry. Okay, kat sini kata 25 of them take chemistry and computer. Chemistry and computer but not apply maths. Okay, so kat tengah ni lah. Okay, tengah ni berapa? 25. Okay, so ini sudah 20 of them take apply mechanics and computer but not chemistry. So kat sini ada 20. Okay. Okay, tadi kita tahu chemistry, total yang ambil chemistry adalah 45. Jadi kat sini kita ada 25, 5, 30, 40. So kat sini dapat 5 lah. Okay, boleh. Lepas tu apa lagi? Dia kata 15 of them take only apply mechanics. 15 hanya ambil apply mechanics. Okay, lepas tu apa lagi maklumat dia bagi? Semua dah ke? Dah. Maklumat yang ni dah kan? Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan nilai yang ni pula? Kita tahu keseluruhan ada 120. So kita minus lah 120 minus 30 minus yang ada dalam ni 5, 25, 5, 10, 20, 15 ni. So kita akan dapat jawapan di sini adalah 10. Okay. Boleh tak keluarkan macam ni? Boleh tak? Rasanya boleh. Okay, so bila awak dah keluarkan baru awak mudah nak dapatkan jawapan dia. Kenapa ni hilang? Okay, so soalan quiz dia kata dia nak how many of the student take apply mechanics and chemistry but not computer. Okay, yang ambil apply mechanics and chemistry
but not computer. So inilah 5 student kan? Betul? Betul. Okay, so jawapan dia 5. First. Okay, and then B, how many of the students take only computer? Dia nak yang hanya ambil komputer saja. So inilah 10. Kan? Sebab kita dah tolak tadi yang kita buat 120 tolak keseluruhan, so kita dapat yang komputer. Okay. And then what is the total number of student taking computer? Dia nak keseluruhan student yang ambil subjek komputer. So kita tambahkanlah keseluruhan yang dalam ni. So ada 20, 30, ni berapa? 10, 40, 65. So total ada 65 yang ambil subjek komputer. Okay, boleh? Okay, so yang B pula, if student is chosen at random from those who take neither chemistry nor computers, what is the probability that he or she does not take applied mechanics either? Okay, dia kata dia nak probability. Okay, kat sini baru kita jumpa probability. So dia nak berapa? Dia kata yang bukan ambil chemistry ataupun computer. So yang bukan ambil chemistry and computer, so ada 15 kan. Lepas tu dia kata yang tak ambil juga apply mechanics. Okay, maksudnya 15 ni pun bukan. Jadi yang tak ambil ketiga tu adalah 30. Betul. So 30 per berapa? Jawapan kat sini adalah 30 per 120. dia bukan 120. Dia fokus pada soalan ni saja. Okay, kalau kat sini dia kata if a student is chosen at random from those who take neither chemistry nor computer. Maksudnya dia bukan dia bukan chemistry and computer. Okay, itu yang first. Lepas tu what is the probability that he or she does not take apply mechanics either? Maksudnya dia tak nak juga apply mechanics. Jadi dia punya probability dia adalah per dengan 30 tambah dengan 15 ni. Lepas tu kita macam mana? Dia punya tu adalah okay, first kita tahu total untuk yang bukan chemistry and computer adalah 15 tambah 30. Jadi total yang bukan ambil chemistry and computer adalah 45. Okay, itu yang first. Lepas tu dia kata what is the probability that he or she does not take apply mechanics either. Maksudnya dia tak nak juga apply mechanics ni. Jadi yang tak nak antara tiga ni adalah yang 30. Jadi total dia adalah 30 per 45. Nampak tak? Ada yang baru masuk juga ke? Betul. Oh, tak ada. Okay, apa? Okay, kejap. Mana tadi? Sekejap you all mesti pening dengan saya tukar-tukar ni pun memeningkan kan. Okay, so kat sini kan soalan first dia kata kita kena tahu probability total yang dia nak masukkan dia. Yang hilang Alah, saya tak pandai lah pakai Hilang. Tak payahlah pakai tu. Okay, kita buat balik semula lah. Okay, ini okay, so ini 10. Lepas tu ni 25. Ini apa? Chem and Com. So ini 15. Ini 5. Ini 5, ini 20, so ini 10, so kat luar ada 30. Okay, total keseluruhan ada 120. Okay, jadi kat sini soalan dia first, dia mention adalah
Okay, first dimension adalah kita nak tahu total dia. Total dia adalah student yang tak ambil chemistry ataupun computer. Okay, total student yang tak ambil chemistry and computer. Okay, total. Okay, kalau kita tutup ni chemistry and computer, so kita dapat apply mechanics kan 15 dengan yang di luar ni 30. Betul? Betul tak? Ya, betul. Okay. So, total untuk yang first ni adalah 30. Dia tak sensor. 30 tambah 15. So, 45. 45 ni adalah total yang tak ambil computer and chemistry. Okay, and then next soalan dia nak the probability that he or she does not take apply mechanics either. Maksudnya dia tak nak juga apply mechanics. Okay, jadi apa yang dia nak sebenarnya? Yang dia nak ketiga-tiga ni dia tak nak. Jadi yang dia nak adalah 30 saja. Okay, jadi 30 perkan dengan total yang kita dapat yang ni tadi. So 30 per dengan 45. So itulah jawapan dia. Boleh? Boleh. Okay. Seterusnya soalan dia minta ada lagi ke? Okay. If one of the student will take at least 2 of the 3 courses is chosen at random, the probability that he or she takes all 3 courses berapa? Okay. So kalau kat sini okay, kalau kat sini dia kata if one of the student who takes at least 2 or 3, maksudnya 2 or 3. Okay, kita tengok sini yang 2 subjek dia ambil ada berapa total? 2 subjek ada total 5 lagi 20 lagi 25. Okay, lagi 10 lah sebab ada ketiga-tiga kan. So total dia ada 60. Betul? Okay, so seterusnya soalan ni dia minta dia nak yang ambil ketiga-tiga. So dia prefer yang 3 courses dia ambil. So 10 lah. Jadi probability dia adalah 10 per 60. Ataupun 1 per 6 lah. Okay, boleh? So ini kalau kita tengok based on daripada first, apa yang dia cerita tu itu adalah total probability dia yang bawah. Dia punya nilai number dia yang bawah. So lepas tu yang kedua punya soalan dia, yang itu yang dia nak. Macam yang tadilah soalan D dan E tu. Yang first kita cari dia punya total bawah dia, lepas tu apa yang dia nak. Okay, itu jadikan yang di atas lah. Okay. So soalan yang ke-6 pula. Okay, apa? Okay, yang ke-6. Okay, 4 of the light bulbs in a box of 10 bulbs are burned out. Okay, so kat sini kita tahu yang defektif ada total number ada 10 bulb. And then dia kata 4 daripada dia adalah yang defektif. So kita assume kat sini defektif D. So yang good one adalah G. So sini D and then sini G. Okay, so untuk yang defektif ada 4 daripada 10. Okay, lepas tu apa lagi dia kata? Okay, dia kata without replacement. Okay, kalau without replacement, bila second time dia pick benda tu, dia akan berkurang kan? Ini adalah dependent. Okay, jadi bila ini 4 per 10, so yang the good one adalah 6 per 10. Betul?
So bila dia pick yang second time, jadinya kalau ini 4, kat sini dia akan jadi apa? 3/9 sebab 1 dia dah ambil. So yang tinggal ada 3 dekat kawasan yang defektif. Lepas tu yang ini pula yang good one ni masih lagi 6. So 6/9. Boleh tak? Boleh tak keluarkan kalau yang ini without replacement. Kalau dia kata replacement, so dia punya probability still sama. Kita tak akan berubah. Maksudnya kalau ni 4/10 kat sini pun akan dapat 4/10 sebab bila dia dah ambil, dia letak balik. Jadi total bab dalam tu adalah 10. Kalau yang macam ni dia kata without replacement. Bila dia dah ambil, maksudnya dia punya bab dalam tu akan berkurang 1. Okey, kalau dia dah ambil yang defektif 1 kan, maksudnya dia dah ambil 1 daripada defektif. Jadi kita dapat 3 lah balance dia, 3/9. Boleh? Boleh. Okay. So kalau yang good one pula, okay, sini D, sini G. Okay, kalau yang ni berapa? Kita dah ambil yang defektif. 4/9. 4/9 sebab yang first kita ambil yang good. So dia punya defektif masih ada 4 lah. So yang kat sini yang akan berkurang 1. Sini akan jadi 5/9. 5/9. Okay, so nampak cara kita nak keluarkan kalau dia kata without replacement. Tapi kalau dia kata dia replacement means probability dia sama je. So kat sini akan jadi 4/10, kat sini akan jadi 6/10. Dia samalah. Tapi sebabkan dia without replacement, so dia adalah dependent variable, dependent probability, jadi dia punya tu akan berkurang lah bila kita buat second pick. Okay, so bila kita dah dapat ni, okay, apa soalan dia? What is the probability that exactly one defective? Okay, kat sini mana yang ada satu, at least satu yang defektif? So di sini at least satu yang ada defektif, sini dan sini. Betul? Oh, dia nak exactly one, bukan at least. Exactly. Jadinya di okay, jadinya dia nak exactly. Kalau exactly kat sini lah. Hanya ada satu saja. So yang ini dan yang ini. At least ada exactly satu yang defektif. Jadi kita kena darabkanlah kat sini. So soalan first 4/10 darab dengan 6/9 and then tambahkan dengan 6/10 darab dengan 4/9. Okay, kawasan sini, ini dan sini. Okay, boleh? So kita dapat jawapannya adalah 8/15. Okay, boleh? Boleh. Okay, so yang kedua pula apa? Dia nak what is the probability that exactly 2. Dia nak yang 2. Okay, kalau 2, kita tengok kat sini lah. 2 defektif. Dua-dua ada defektif. So kawasan sini. So sini defektif. Okay, jadi kita kena darabkanlah. So yang dua-dua defektif adalah 4/10 times 3/9. So kita dapat 12/90 ataupun 2/15. Okay. Okay, so better ikutlah kalau macam ni better nampak kalau buat tree diagram. Okay, jadi kena construct tree diagram so dapat nampak dengan lebih mudah. Okay, lepas tu apa lagi? Soalan ke-7. Okay, cuba buat nombor 7. Jawapan dia adalah untuk A
Untuk A jawapan dia 0.18. Untuk B 0.165. Untuk C 0.0297. Untuk D pula adalah 0.3153. Okay, cuba try. So better buat tree diagram. Okay. Ada dua. Dia ada dua. Tapi kan kat sini saya nak bagi tahu kalau dalam soalan bila dia kata A dan B tak sama, sebenarnya dia ada dua keadaan. Maksudnya ni A, lagi satu bukan A, ataupun ni B ataupun bukan B. Kalau kita total up, kita tak dapat nilai satu antara A dan B. Tapi kalau macam ni, sebabkan soalan dia just direct saja, awak boleh je buat A dan B. Okay, kalau A dan B kita tengok kat sini kan, dia punya tu tak sama tau. 0.4 dan 0.3. Nampak? Bila kita tambah, kita tak dapat nilai 1 tu. Jadi sebenarnya dia adalah A dan A prime. Jadi kat sini 0.4, kat sini 0.6. Macam tu. Tapi kalau sini tak apa sebab soalan dia untuk A, B, C dan D hanya memerlukan nilai yang ini sajalah. Direct yang ini je.
Okay. First dapat tak keluarkan tree diagram dia? Boleh tak? Boleh. Okay, boleh. So untuk A, B, C and D, okay. Untuk C dia kata both, lepas tu dia guna and. Jadi kita tahulah dia adalah independent. So kita kena darab lah, darabkan saja. B, untuk A darab dengan PB. Okay, and then untuk yang nombor 3 dia kata at least. So kita kata dia adalah or lah sebab dia boleh dapat banyak. Dia banyak kan, maksudnya at least satu yang sukses. So kita ada A dan B, so kita tambah A dan B, minuskan dengan intersection. Sebab yang ni kita dah dapat yang C, so kita minuskan dia punya intersection, so kita dapatlah probability jawapan dia. Dia adalah 0.3153. Okay. Okay, dapat. Okay. Okay, so seterusnya nombor 8. Keluarkan maklumat yang diberi.
diberi probability length adalah 4/135 dan probability untuk width punya 3/141. Ada probability untuk both 2/347. So soalan dia nak probability that a pack produced under the same condition will be defective in length or width or both. So dia nak jadi so kita tahu dia adalah independent and then dia adalah non-mutually, so dia PL plus PW minus PL divided with W. So jawapan dia adalah 0.0451. So which is 4/135 tambah minus 2/347. Okay, so ini untuk yang first. Untuk yang B dia kata neither maksudnya bukan antara dua-dua ni. Jadi 1 minus Betul. ya. Tapi soalan dia kata in length or wide or both. Maksud L dengan L length and wide saja ke? Dia termasuk sekali. Kan kat sini ada both kan termasuk dalam ni. Lepas tu yang ni dia kata dia nak or length or width kan. So Tapi soalan dia or both. or both. Sekali lah termasuk. So kat sini kita tahu or both ni ada kat sini. So kita dah minus kan. Sebab kita tahu dia dalam formula yang non-mutually. So maksudnya dia ada nilai ni kan. So kita just masukkan lah. Menggunakan non-mutually punya. Nanti selebihnya kalau kita tak sempat nak cover, nanti saya bagi gambar je lah untuk jawapan yang seterusnya lah, yang lain-lain. So nanti you all boleh tengok cara dia sekali. Okay, so untuk 9, try buat dia punya tree diagram. Okay, dia ada 3 label tapi dia bukan label yang 1, 2, 3. Maksudnya setiap satu label tu dia guna on off. Okay, try dululah.
Okay, boleh. Okay, dia ada 3 label dan setiap label tu adalah on off. Jadi kita tahu apa dia punya tu. Label first adalah on off. On. Dia pakai O dengan F eh. Okay, so yang kedua O dan F juga. Dan yang ketiga okay, lepas tu disuruh keluarkan semua sampel. Okay, jadi dan semua sampel space dia adalah on, off, or okay, if O, F, 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 O, F. Betul. Ya. Kenapa tree diagram bukan dia bahagi kepada sys 1, sys 2, sys 3? Baru bahagi on off. Maksudnya daripada 1, sebab maksud dia kat sini dia label 1, 2, 3 setiap 3 ni ada on off. Kalau you all nak buat maksudnya 1, 2, 3. Pasal setiap ni ada on off. Oh dia lain. Kalau macam ni dia maksudnya dia ada 3 kali switch and then setiap switch tu dia ada on off. Dia sama juga macam 2 outcomes. So setiap first outcome dia kita ada kan? Nampak tak? Macam 2 kali kita toast coin kan? So first coin apa and then second coin kita dapat, nampak tak? Dia buat satu macam tu. Dia bukan buat sekali. So kalau macam ni, dia kata dia ada label 3 label. Maksudnya 3 switch tu first switch. Okay, ini first switch and then ni second switch and then yang ni third switch. So kalau macam tu kita tak boleh terus direct tau. 1, 2, 3 on off dia lain. So biasa kalau tree diagram kita akan mengarah ke kanan lah sebab dia tree. So dia fokus pada satu untuk outcomes dia apa, on off. Okay, untuk yang kedua 2 kali, okay, daripada yang ni apa kemungkinan yang kita boleh dapat daripada first ni. So ada on off lagi dan seterusnya. Kita kena buat tree diagram lah, so dia ke arah pokok tu. Okay. Okay semua, boleh? So untuk yang C, dia kata at least one switch is on. So apa dia punya elemen dalam event A? At least one switch on. Okay, so kita ada lagi
Ya, ini semua kecuali off. Off. Okay. 78 eh? 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yep, 78. So semua sekali lah betul. Semua sekali kecuali FFF lah. Okay. So good. Okay, so switch dia nak yang first saja yang on. So yang first saja yang on kat sini lah. Ini yang first saja yang on. So kita fokus yang ini. So kita ada dapat apa? O. 48. Okay. 4/8. Okay, tapi kat sini dia nak sample tau. You all tak boleh bagi probability. Kena bagi dia punya elemen nanti Okay, so ada 4. Ada 4/8 lah keseluruhan sekali ada 4. Okay, so now no switch is on. Maksudnya tak ada pun yang on. Jadi kita hanya ada satu saja. Apa? FFF lah. Okay. Depan dia tulis SA ke NC betul? Mana? Macam nak keluarkan sampel A kan? Tulis Ah. NA ke NA ke PA ke apa? Tulis C saja. Kalau Tulis P? tulis C je. Kalau P, kalau kita buat PC, dia adalah probability. P ni probability, jadi probability dia 1/8. Kalau kita nak keluarkan sampel, kita buat C saja. Macam ni. Ini sampel. Kalau buat N, itu adalah jumlah dia. Ada, contoh kat sini ada 1. So 1. Nampak tak beza dia? Faham betul, faham. Okay. Okay, so seterusnya 4 switches are on. Ada tak? Kita hanya ada 3 saja kan? So dia adalah Ada. null. Okay. So adakah A and B mutually exclusive? Kalau mutually exclusive apa? Dia mestilah tak ada intersection. No intersection antara A and B. So kat sini ada tak intersection antara A and B? Ada? Ada. Jadi dia mutual ke bukan? Bukan. Bukan. Ya. Non-mutual. Ini mutual. Okay, so dia non-mutual. Okay, so untuk A and C? A and C. Ada tak? Tak ada. Mutual. So dia Eksklusif. ya betul. Mutually exclusive. Okay, untuk A and D? A and D? None. Ada pilihan? Mutual. Mutually. Okay, so mutually exclusive. So nampak beza antara mutually exclusive ataupun non. Okay, so seterusnya. Okay, ini adalah soalan yang sama macam soalan nombor berapa tadi? Nombor 5. Okay, cuba buat dia punya bulatan dia tu. Dia punya diagram. Dia ada 60 semua sekali. So first yang mudah adalah buat dulu. Bulatan dia. Kita ada 3 subjek. M, E dan S. Okay, so di dalam ni first mudahnya kita cari intersection dulu. Kalau kita nak buat ni kita cari ketiga-tiga dia ada tak? 8 take all 2 subject. So 8 kat sini lah. Kita boleh je. 8 di situ. Okay, seterusnya dia kata 7 take 9 of 3. So 7 kan? Wow.
Okay, so ini sudah. 11 take Mathematics and Stat. Mathematics and Stat. Ada 11. Dia tulis kat sini 11. Untuk Math and Stat. So ada 2 ni lah termasuk. So 8, 9, 10, 11. So sini 3. Tiga belas take both Math and Physics. Apa beza ini dengan soalan nombor 5 tadi ya? Okay. So, ini 13, lepas tu 10 take both Physics and Statistics. 10 take both Physics and Statistics. Physics and Statistics. So, kata 2 sini lah. Lepas tu 24 take Maths and 29 take Physics. 24 tolak dengan so 8. Sini ada 8 and then 29 take Physics. 10, 15, 29, sini 14. Okay, and then untuk apa lagi dia bagi? Okay, so total semua sekali ada 60. Jadi kita nak tahu nilainya berapa. So kita buat 60 tolak so kita dapat tolak 7. So sini adalah 13. Okay, and then soalan first dia minta yang ambil how many students take statistics. So kita nak kawasan sini lah statistik. So high dia. Okay, jadi total dia adalah 13 campur 2 campur 8 campur 3. So ada 26 student. Okay, boleh. Boleh tak keluarkan dia? Beza soalan ini dan soalan nombor 5. Bila soalan 5 dia mention kat sini, contoh kat sini 11 take Math and Statistics but not Physics. So baru kita kata kat 11 tu adalah kawasan dia. Kawasan pertindihan yang ini. Tapi sebabkan dia kata kat sini 11 take Math and Statistics. So dia mention untuk kawasan yang Math and Statistics, kawasan yang inilah pertindihan. Sebab dia tak mention pun not Physics. Jadi total kat dalam ni mestilah 11. So sebab tu kalau kat sini dah 8, so kat sini balance dia adalah 3. Sebab tu better bila nak buat construct dia punya diagram, make sure buat dulu yang dalam dia. Maksudnya pertindihan antara ketiga-tiga tu dulu. Baru kita keluarkan yang selainnya, selebihnya. Okay. Nampak tak beza soalan nombor 10 dan soalan nombor 5? Nampak tak? So kalau kat situ tengok nampak kalau kat situ dia kata contoh kat sini Math and Physics dia punya tu adalah 8 but not Stat. So kita tahu dia dekat kawasan sini lah. Tapi sebabkan yang ni dia tak mention, dia cuma kata
Math and Physics dia punya pertindihan dia, dia punya nilai adalah 13. Jadi kita kata total dalamnya adalah 13 lah. Bila kita tambah 8 dengan 5 ni, kita dapat 13. So awak kena tengok kan, dia nampak tak perbezaan soalan tu? Ya. Okay, both Math and Physics 13. So kita tambah 8 tambah 5 dapat 13. Sebab dia tak mention, dia kata not statistic kan. Jadi kita tahu dia dekat kawasan ini lah. Kalau dia kata Math and Physics 13 but not statistic, so kita tahu dia dekat kawasan yang ini saja 13. Nampak tak beza soalan tu? So bila dia tak mention, so dekat kawasan ni dia punya intersection ni 13. Faham. Okay. So seterusnya dia kata what is the probability? Okay, yang ni dia nak probability. So you all kena make sure tahu kalau dia kata how many student, dia nak berapa orang. Kalau dia mention probability means kena ada per berapa. Itu ataupun 0 point something lah. Itu probability. Okay, so dia kata probability student selected at random takes all three given he takes statistic. Okay, so dia kata dia take statistic given kan. So ni statistic and then dia nak ketiga-tiga. So Math, Physics and Stat. Okay, so kalau kat sini, kalau kita menggunakan number saja, depends lah sama ada awak nak letak P ke. Kalau letak P means probability. Kalau awak tak letak P, awak pilih berapa orang. Okay, contoh kat sini, untuk statistik, so kat sini kita ada M, intersect P, intersect S. So kat sini stat. Okay, so kalau kita tak mention P kat depan, so kita boleh ambil je lah nilai. Intersection antara 3 subject adalah 8. So per dengan total statistik kita tahu ada 26. Okay, kita terus dapat jawapannya. Berapa? 4 per 13. 4 per 13. Kalau buat macam biasa tu doktor? Kalau buat macam biasa, awak buat probability, awak kena carilah probability dia berapa. Maksudnya P kat depan kan. 8 per 60. 8 per 60 bahagi dengan 26 per 60. 60. Sebab kita cari probability, so kita akan total lah per 60. Ni berapa 8 berikan dengan 26 per 60. Kita akan dapat jawapan yang sama juga. So make sure awak punya penulisan tu kena betul lah. Okay, boleh? Okay, seterusnya soalan 11. Okay. Ni kat sini dia kata 2 items. Dia nak 2 items. Okay, so kita ada first item dia ni, lepas tu nanti second item. Okay, so kat sini buat tree diagram. Dia nak select two. Jadi untuk setiap tu kita ada 3. Okay, ni yang first. Kita ada apa? Positive, which is superior. And then kita ada 0. Lepas tu kita ada minus. Okay, dia nak 2 kali je lah.
Okay. So keluarkan semua sekali apa dia nak. Dia nak sample space. Lepas tu A adalah yang inferior. Inferior quality apa? Okay, ni saja. The first item. So kat kawasan ni lah. So kita ada negatif positif, negatif 0 dan negatif negatif. Okay, so ini dah boleh keluarkan tree diagram. Boleh? So untuk A, first item selected adalah inilah. Ini dan ini. Ataupun okay, untuk yang B, dia nak quality of each of the item is same. Dia nak yang sama. Jadi kita ada positif, positif, negatif, negatif dan 0, 0. Untuk yang C pula, kita nak the quality of the first item exceed that one of the second. Okay, yang pertama melebihi yang second. Jadi yang mana? Ini dengan ini. Ini dengan ni sama. So dia nak yang lebih kan? Jadi positif dan sini. Positif dan minus. Lagi 0 dengan ni tak boleh. 0 dengan 0 tak boleh. So 0 dengan minus. Lagi minus ni tak boleh. Minus. Okay. Okay. So itu je lah. Okay. Dapat tak keluarkan sampel A, B and C? Dapat. Okay. So adakah A and B exclusive? Mutually exclusive? Not. Nah, mutually exclusive, ya, betul. And then A and C? Sama tak? Mutually. Mutually. Mutually exclusive, Doktor. Oh ya, yeah, betul. Mutually exclusive sebab dia tak ada pilihan. Okay, so yours dah nampak. Nampaknya dah clear dengan mutually. Okay, so seterusnya soalan nombor 12. Apa? Betul-betul, saya 12. Falah okey ke? Line macam slow je? Okay. Nanti saya ambil gambar lah bagi you all jawapan ni. Tapi ada yang saya tak buat. Ada yang saya buat. Yang mana buat tu awak boleh tengok. Cari dia. Untuk soalan 13, saya nak betulkan. Okey. Ini sebenarnya mana? Ini sebenarnya 3/8 tau. Lepas tu yang ini 1/8. 1/8. Lepas tu nombor 14. Nombor 14 yang ini 14 ke? A. Oh, sini oh. Nombor 14. Hebat oh juga. Okay, ini. Kan ada penonton.
Okay, so kat sini awak kena keluarkan sampel dia. Sekejap. Dia kata obtain the sample space of the experiment that consists of a frequent betas 4 times. Oh, kalau ni 4 times banyak lah dia punya outcome dia. Dia jadi macam contoh kalau awak lukis 3 diagram, awak akan dapat head tail. Lepas tu head tail. Lepas tu head tail. Satu. So ada sampel semua sekali ada 16. So sampel dia so ada 16 semua sekali outcomes dia. Lepas tu dia kata untuk A awak kena cari berapa dia punya probability untuk A. Untuk A dia kata dia nak all four result are the same. So kita ada dua dah kan. Head and tail. So 2 per 16. Okay, lepas tu yang B pula kita ada exactly one head occur. So dia nak exactly one head occur. Sini. A. So 4 per 16. Doktor, Ya. kalau soalan dia minta probability je, so sampel kalau kita tak tulis boleh tak? Boleh, cuma takut you all tak nampak je. Kalau tahu boleh je, sebab dia tak minta kan, dia just minta probability, keluarkan je terus. Macam ni saya nak bagi awak nampak je, takut nanti awak tertanya-tanya kan. So saya keluarkan lah. Then untuk yang C, at least 2 head. So kalau C dia punya tu banyak, jadi saya tulis je lah. So daripada sampel nanti awak tengoklah mana yang ada at least 2 head. Okay, so daripada A, B, C, dia kata nilai dia mesti melebihi 1. Kenapa? So bila you all total up nombor ni,
dan ini, kita akan dapat lebih. Sebabnya dia ada pertindihan lah, maksudnya C ni, nilai C dengan B kot, dia ada yang sama ke yang ni? Oh, C dengan A ada yang sama, sebab itulah nilai dia lebih. Contohnya kalau buat PA tambah PB tambah PC, so akan dapat 2/16 tambah 4/16 tambah 11/16. So total dapat 17/16. Maksudnya lebih daripada 1. Okay, kenapa dia jadi lebih daripada 1? Sebab nilai A punya elemen dengan C punya elemen ada pertindihan. Jadi sebab tu dia punya tu akan jadi lebih lah, probability dia jadi lebih. Nampak tak? So kita kata A dan C not mutually exclusive sebab dia ada pertindihan. Kalau nilai A, B, C tak ada pertindihan, so kemungkinan kita akan dapat nilai bawah daripada 1. Nampak tak? Nampak. Okay. So So untuk yang ni selebihnya ni saya ambil gambar lah, saya bagi dekat dalam group. So nanti you all boleh tengok setiap tu jawapan dia. Cumanya saya tak buat nombor berapa nombor kira-kira yang belakang-belakang ni saya tak kira. So nanti you all try lah. Untuk yang ni semua ada jawapan dia. Okay, boleh Dr. No problem. So nanti boleh try tengok cara penyelesaian dia bersama dengan jawapan. Sebab kita pun kesutukan masa kan. Ada tak lagi pembetulan? Lepas tu ada yang macam saya bagi table pun tak betul. Soalan nombor 20. Betul. Okay, kalau dia kata lower quartile ni maksudnya Q1, first quartile. Untuk apa maksudnya third quartile Soalan nombor apa ni? 21. Ini dia sebenarnya table. Untuk soalan chapter 3 dan 4 ada sekali ke Dr.? 3 dan 4 soalan baru dapat 10 soalan. Nanti saya tambah lagi. Nanti saya akan bagi sebelum kelas. Okay, boleh. Sebab saya baru dapatkan sikit baru. Okay, apa lagi Okay, so setakat ni nampak cara nak selesaikan untuk chapter 1 and chapter 2. Okay, lepas tu saya ada bagi satu yang ada siap dengan jawapan kan dekat author. Apa beza, apa inferential, descriptive tu ada kan? Ada tak? Tak perasan? Ada Sekejap saya tengok ya. Ada. Ada nampak takut terhide ke daripada awak. So kalau tu ada, so kat situ dia dah siap jawapan, jadi just tengoklah apa jawapan-jawapan dia. Lepas tu untuk yang bawah ni pun nanti saya akan bagi siap sekali dia punya mana satu. Kalau ni kualitatif dan kuantitatif. Kalau A apa jawapan dia? Ethnic group. Dia kuali ke kuanti? Kalau kualitatif dia lebih kepada macam subjektif lah. Kalau kuantitatif dia lebih kepada kita boleh measure, kita boleh kira, kita boleh, dia ada number dia. So kalau ethnic group dia termasuk dalam kuali. Kalau age, kuanti. Kalau family size, size kan. Lepas tu kalau academic major, Kuanti. academic major. Kualitatif. Kuali, IQ, Kuanti.
Quanti. Quanti. Okay, kalau third place finish? Kuanti. Quanti. Tadi dia orang dengar apa dah kuali. Nak masak ke apa. Okay. So tahu apa beza dia. So kat sini pun ada juga tentang inferential and descriptive. Kalau kat sini dia bagi tahu kalau descriptive kita describe set of actual observation. Kalau inferential dia beyond daripada tu. Dia lebih daripada tu. So nampaklah kalau inferential dia lebih kepada more data. Lepas tu kita akan ada inference ataupun estimate ke, itu termasuk dalam inferential. Kalau descriptive ni biasanya kita nampak biasa, mudah je. Kita boleh macam average 23 student, ni termasuk dalam descriptive. Kalau population dia termasuk dalam inferential. Sebab sebelum ni kita ada buat overview kan. Okay, so population and sample termasuk dalam inferential. Okay, so kita tahulah kat situ Alright. Okay, sekejap lagi saya terus bagilah, nanti kan lambat-lambat saya lupa. Okay, lagi apa tak? Ada apa lagi soalan nak tanya? Okay, untuk nanti test dia akan bagi masa untuk awak upload. Masa untuk upload dan masa untuk jawab lain. Kalau untuk jawab 2 jam setengah, selebihnya dia ada bagi masa setengah jam untuk upload. 15 minit sebelum, 15 minit selepas ke macam ni? Kiranya you all akan habis pukul 5.30 lah. 5.30 siap semua dengan upload lah. Okay, ada kan hari tu tanya? So jangan risau, tapi make sure line time tu okay lah. So boleh lah untuk buat test hari Sabtu ni. Okay. Lepas tu yang mana ada tanya pasal traffic collision, dia kata ada macam-macam traffic collision. So boleh cari yang mana mudah untuk dapatkan data. Okay lah. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan nak tanya? Doktor, Ya, Mas Surah. agak soalan test macam okey ke? Maksudnya macam lebih kurang macam soalan kita buat ke ataupun lagi ekstra? Biasa kalau test dia macam pusing-pusing sikit, tapi cara dia sama. Cuma kadang-kadang dia nak part lain. Tapi awak kena buat reverse ke, macam tu. Jawapan soalan dia sama, jalan kira semua sama yang kita dah belajar. Cumanya biasa kalau test dia trick lah, kadang dia tak bagi direct. Tengok. Okay doktor, thank you. Sebab saya nak bagi tahu detail pun saya tak tahu sangat. Tapi itulah yang diberitahu. So chapter 1 sampai chapter 4. Okay, apa lagi nak tanya? Doktor, attendance ada, saya telefon. Apa Ahmad? Attendance. Oh, attendance. Okay. Thank you. Ingatkan. Okay, tak.